Baik, kembali bersama kami dan seperti yang kami dah kongsikan tadi, topik kita pada hari ini adalah bersediakah untuk PDPR. Okey, baik, seperti mana yang kita dah tahu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilanjutkan setelah cuti hari raya dan ini mungkin menjadi cabaran buat para ibu bapa di rumah. Sebenarnya bukan sahaja para ibu bapa, guru-guru dan juga murid-murid juga. Dan bagaimana situasi boleh kita orang kata ditambah baiklah sebab sebelum ni sudah pun ada PDPR. Okey, awak apa risau? Saya tak risau. Saya rasa itulah saya tak boleh suarakan pendapat saya dahulu. Kita dengarkan pendapat panel kita. Kita bersama dengan Dinas Mokhtar hari ini sebagai seorang ibu mempunyai 3 orang cahaya mata yang 2 masih lagi bersekolah dan kita juga bersama dengan Encik Zaid lah. Ada 4 orang cahaya mata tapi 3 orang dah ke universiti. Seorang je masih di tingkatan 5 insya-Allah. Okey Encik Zaid, kita mulakan perbincangan kita dengan saya kira ini satu isu yang dibincangkan sangat panas juga ya. Sejak 2 hari yang lalu ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Ada Kem A kata tak perlu tutup, Kem B kata kena tutup dan sebagainya. Tetapi saya kira apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan ketika ini adalah untuk mencari titik tengah bagi kesenangan semua pihak, mencari jalan yang terbaik untuk semua orang. Mungkin kita boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kita lihat PDPR ini sebenarnya dapat memberi satu impak yang positif. Apatah lagi dalam kita lihat kenaikan kes yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya ketika ini, Cik Zaid. Okey. Terima kasih. Pertama sekali Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ladies semua hari ini. Ya betul Fiza. Kalau tengok dalam forum mana-mana pun kan mesti ada 2 pihak lah. Ada yang duk pressure suruh tutup sekolah. Bila tutup pressure suruh buka pula. Agaknya tugas menjadi Menteri Pendidikan paling pening kepala lah sekarang ni untuk memuaskan hati semua pihak. Jadi memang tak mungkin berlaku lah. Sebabnya macam Fiza pun ada sebut tadi dan Sugita pun ada sebut masing-masing ada kekangan masing-masing terutama yang bekerja lah. Saya banyak interaksi dengan parent, saya dengar dua-dua pihak. Jadi saya pun kesianlah kepada kedua-dua camp tersebut yang bekerja memang real. Mereka tak ada bantuan kat rumah. Bila anak ke sekolah tu dia rasa lega sikit sebab pembelajaran terjamin. Dan apabila berada di rumah, pertama sekali mungkin mereka tak dapat pelepasan dari majikan. Jadi mereka terpaksa betul-betul berharap kepada anak tersebutlah untuk jujur dalam belajar. Itu satu hal. Satu hal lagi ialah kekangan teknologi dari segi gadgetnya tak ada ataupun internetnya slow dan pelbagai lagi lah. Jadi di sinilah bermula episod mana satu yang betul ni. Memang saya rasa dia dalam keadaan sekarang ni tak ada orang yang kita saya harap semua ibu bapa boleh faham lah. Tak ada jawapan yang betul lah. Saya tanya kementerian pun mereka pun tak tahu jawapan yang betul. Tanya dunia sekalipun tak ada lagi yang ada betul-betul solution yang memuaskan hati semua orang. Memang tak dapat. Jadi kita pegang yang tu dulu. Itu paling susah nak diterima sebenarnya. Sebab bila kita tak terima benda tu, kita akan ada prasangka. Kita akan kata kerajaan tak prihatin lah. Ibu bapa yang nak suruh tutup sekolah ni selfish lah. Macam-macam. Jadi membuatkan banyak perbincangan yang tak produktif lah bagi saya. Dan kena pula dia jadi bermusuh-musuhan. Dah bergaduh-gaduh dalam internet tak pasal kan. Dalam WhatsApp group pun ramai lagi hebat bergaduh. Jadi tak ada solution. Jadi pada pandangan saya ini tindakan pertama yang kementerian ambil ni kita sokonglah. Sebab mula-mula saya pun tak faham kenapa 10 hari ada juga rasa nak komplain kan. Kenapa tak tutup terus 10 hari pula. Dan bila kita cuba perhalusi, kita faham, barulah kita perasan rupanya itu macam tempoh kuarantin. Sebab ada yang balik kampung dari berbagai tempat seluruh negara. Dan kalau terus balik ke tempat mungkin itu jadi ejen perebakan virus pula. Jadi kalau kita faham benda tu, kita seolah-olah kita membuka minda kita untuk memahami tindakan yang seterusnya. Jadi keyword dia kat situ buka minda. Saya suka apa Encik Zaid katakan tu Sugi dan juga Dinas, buka minda. Ini yang kadang-kadang kita ni kita baru dengar ataupun kita baru baca headline tanpa kita memahami intipatinya, kita dah buat solusi kita sendiri, kesimpulan kita sendiri, terus marah dan sebagainya. Tapi itu yang kita nak cakap tadi. Kita lihat sebenarnya bagaimana semua pihak ini mengambil satu titik tengah untuk bagi memastikan semua pihak ini terjaga. Kalau nak puaskan hati semua orang tu mungkin susah lah kan. Tapi nak mencari satu titik tengah. Betul.
Fiza. Sebenarnya emosi kita, pendapat kita tu tak salah, tapi reaksi kita tu kita harus orang kata control lah sikit. Sebab seperti yang Cik Zaid katakan, kalau kita memperhalusi, mungkin tempoh 10 hari itu adalah untuk kebaikan semua orang, sebab kita tak tahu kanak-kanak kan. Dan mungkin dinas sebelum ini sudah pun orang kata melalui fasa PDPR ini bersama dengan 2 orang anak. Dan setelah tempoh 10 hari ini dilanjutkan, ramai kawan saya sendiri yang anak mungkin anak mereka darjah 1 dan darjah 2 juga, alamak peningnya PDPR sekali lagi. Tapi kalau mereka melihat daripada seperti yang Cik Zaid katakan, kalau membuka minda mereka dan lihatnya dari gambaran besarnya adalah untuk kebaikan anak mereka juga. Tapi bagi Dinas sendiri sebagai seorang ibu, apabila berita ini keluar, apakah reaksi Dinas sendiri? Bagus, sebab sebenarnya sebelum diorang buat announcement ni pun memang anak-anak dia tak pergi sekolah. Sebab sekarang ni banyak cases yang daripada budak-budak yang tak ada yang dapat COVID, yang tak ada simptom, berikan kepada diorang punya nenek di rumah, diorang punya parents kat rumah. Jadi itu yang kita takut. Sebab apa, kita ada orang tua kat rumah kan. Jadi kita kena jadi extra careful lah. Sebab dan bagi dinas rasa kita orang dah biasa dengan online classes. Sebab diorang punya tuition pun online sekarang. Dan apa yang baiknya dinas tengok benda ni daripada aspek positif, kita dapat teknologi-teknologi yang daripada tuition teachers yang daripada Singapore yang dapat tolong dan dapat ajar anak-anak kita di Malaysia ni. Bukan nak cakap tuition dekat Malaysia ni tak bagus, tapi kita dapat explore banyak benda. Banyak benda baru yang kita boleh tahu. Yes. Saya kira bukan saja dalam pendidikan kita di televisyen juga kan, banyak juga yang kita guna pakai dalam tempoh PKP sebelum ini. Cik Zaid, kalau kita lihat faktor demografi juga memainkan peranan yang penting. Namun ini bukan kali pertama PDPR dilakukan. Malahan mungkin ini juga apabila telah pun diberitahu awal, ia juga boleh membuka ruang dan juga peluang kepada ibu bapa untuk membuat persediaan awal. Mungkin daripada sebelum ni ada juga dalam kalangan ibu bapa yang dah mula membeli gadget dan sebagainya. Ada yang baru sampai. Beli baru sampai, ada baru dapat dan sebagainya. Jadi dengan langkah yang diberitahu kerajaan awal ini juga mungkin boleh memberi ruang kepada guru-guru untuk menyediakan modul, kepada ibu bapa untuk membuat persiapan awal, mempersiapkan minda mereka dan juga memastikan anak-anak ini mampu untuk belajar, tak kira di mana mereka berada, bukan saja di bandar tapi juga di luar bandar. Benar sekali, saya sangat setuju. Sebab tu kadang-kadang bila keluar pengumuman tu pun ramai yang kata, Allah, kenapa 2 minggu, kenapa bukan besok kan? Sebab mereka mengambil mudah kan. Kadang-kadang kita tengok situasi kita saja. Kita memang bersedia kan, tapi tak semua orang ada persediaan. Saya sendiri banyak kawan-kawan anak saya pun walaupun sekolah bandar, ada yang tak ada komputer, ada yang berkongsi kan. Jadi itu baguslah kita bagi peluang untuk mereka, mungkin ada boleh pinjam ke kan, dari boleh cari dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dan kita pun kalau ada kelebihan ada lebih, pinjamkanlah sekejap. Saya pun ada pinjamkan komputer kepada kawan anak-anak kan, punyalah happy mereka kan, padahal komputer lama je pun. Dan inilah kita kena sensitif lah bagi tadi kita minda terbuka, yang kedua kita sensitif lah kepada situasi orang lain kan. Ramai yang tak mampu, ramai yang ni. Dan sentuh pasal tu, kerajaan pun ada buat pengumuman bajet dah itu untuk memberi tablet semua tu kan. Itu pun mengambil masa sebenarnya. Diharapkan proses tu berjalan lah. Dan by the time buka PDPR nanti, sekurang-kurangnya dah ramai dapat. Kalau tak semua pun dah ramai dapat benda tu. Ini pun harapan kami jugalah sebagai rakyat kan, nak tengok anak-anak yang mungkin tak mampu supaya tak ketinggalan. Sebenarnya masalah juga tu kalau kita ada lebih daripada seorang anak dan kita kena buat online classes, pastinya kena ada seorang satu gadget sendiri. Jadi tu adalah waktu tu kan. Lagi satu sekarang alhamdulillah dah ada Didik TV kan. Mungkin kita boleh maksimumkan penggunaan tu lah. Ibu boleh synchronize jadual belajar, suruh refer. Cik Zaid, 15 jam siaran Didik TV ni yang anda boleh manfaatkan sebenarnya kan. Dan mungkin ibu bapa di luar sana berkata situasi saya berbeza dengan situasi ibu bapa yang lain. Tapi yang penting kita harus faham yang ini adalah norma baru di mana bukan perubahan tetap, pengubahsuaian, adaptation orang kata kan, Fiza. Okey, baik Fiza. Kita dah dengarkan pendapat daripada 2 orang tetamu kita di studio. Kita nak dengarkan juga pendapat orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Sebagai ibu bapa, kita terpaksalah menggalas semula tugas sebagai seorang guru. Kita perlu memastikan supaya capaian internet di rumah dapat
menampunglah PDPR secara atas talian ni. Disiplin anak-anak juga perlu ditingkatkanlah supaya mereka dapat mengikuti kelas secara atas talian ini secara terjadual. Tak ada apa-apa persediaan yang baru lah, sebab sebelum ni pun kita pernah kan berdepan dengan situasi yang mana anak-anak kita PDPR. Cuma kali ini mungkin kita nak tengok lagi dari segi pengisian dia lah, pengisian dan juga kerjasama dengan pihak sekolah lah. Ada juga kebaikan dan keburukan lah. Kita tak nak penyebaran pandemik COVID ni ataupun virus COVID ni makin tersebar. Keburukannya kita kata dari segi penerimaan pelajar tu, bila dia nak belajar tu fokus mereka lari, especially bila berada dekat rumah lah. Saya kurang bersetuju sebab sebelum ni mereka memang bersedia untuk masuk ke sekolah. Jadi kelengkapan untuk pergi ke sekolah tu telah pun disediakan oleh ibu bapa saya. Dan tu memang saya nampak adik-adik saya gembira dan excited untuk masuk ke sekolah. Bagi saya, anak-anak ni dia kurang dari segi penguasaan dan juga penerimaan apabila guru mengajar secara atas talian berbanding dia belajar di kelas, ataupun kita kata PDP secara bersemuka adalah lebih efektif lah. Fokus anak-anak juga akan terganggu apabila mereka belajar di rumah lah, di mana suasana ataupun ruang untuk mereka belajar tu mungkin tidak sesuai atau tidak kondusif. Sesuai, kena pada masanya lah, sebab kita tengok pun kadar bilangan jangkitan pun semakin meningkat kan, malah bilangannya mencecah ribuan. Jadi kita pun tahu anak-anak kecil ni pun susah nak kawal apa. Okey, pelbagai komen yang telah kita dengarkan, dan saya suka salah satu komen yang menarik perhatian saya, di mana anak-anak ni mungkin sebelum ni dah lama bercuti duduk di rumah dan selepas itu happy lah boleh balik ke sekolah, dan sekarang ni mungkin akan berasa kenapa pula kena duduk kat rumah lama sedikit kan. Dan mungkin Dinas boleh berkongsi sebagai seorang ibu, mungkin anak-anak di rumah mereka pun mengalami perubahan dari segi emosi mereka dan mental mereka pun akan, alamak tak boleh jumpa kawan, kena duduk rumah sekali lagi, kena macam kuarantin ke macam mana ni. Dan kalau ibu bapa di rumah asyik merungut mengenai isu PDPR ini, ia boleh memberi kesan terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan mungkin Dinas boleh memberi sedikit orang kata ulasan lah, bagaimana ibu bapa tidak boleh memberi orang kata pandangan negatif yang akan memberi kesan terhadap anak itu juga. Sebenarnya apa yang kita cakap pun sebenarnya tak perlu cakap depan anak-anak sebab nanti diorang absorb kan benda tu jadi negatif. Tapi bagi Dinas, sebab memang diorang excited nak masuk sekolah balik, tapi diorang juga merungut sebab bila datang sekolah pun banyak benda yang diorang tak boleh buat. Tak boleh dah nak pergi berehat dengan kawan-kawan dekat kantin, nak makan sama-sama dan sebagainya. Banyak aktiviti yang diorang tak boleh buat. Jadi diorang rasa macam tak bestnya mami nak pergi sekolah sekarang, macam depressing lah untuk diorang pergi. Jadi tapi diorang pun dah adapt kepada situasi mana diorang belajar kat rumah. Tapi mungkin Dinas tak boleh cakap juga sebab kalau anak darjah 1 darjah 2 diorang tak biasa lagi. Diorang tak tahu lagi macam mana nak belajar sendiri. Tapi anak-anak Dinas kan dah besar, 1 darjah 3, 1 darjah 5 kan. Jadi mungkin diorang dah tahu macam mana nak adapt kepada situasi ni. Cuma I kesian kat budak-budak yang darjah 1 darjah 2, diorang tak ada experience tu. Dengan experience yang baru masuk sekolah. Sama macam form 5 lah. Yes, betul. Sama juga dengan form 5 bila dia nak melangkah kepada dunia baru nanti kan. So sebab tahun lepas kita 4 pun PDPR, tahun ni pun PDPR. Tapi ini kalau kita cakap tadi tentang penerimaan anak-anak ini, PDPR ini bukan sahaja tertakluk kepada anak-anak ataupun guru-guru, tapi pembelajaran ini juga kepada ibu bapa sebenarnya. Kalau kebiasaannya, kalau kita lihat melalui komen-komen di laman Sesawang, kalau kebiasaannya ibu bapa yang bekerja, mereka mungkin berjumpa dengan anak mereka beberapa jam saja satu hari. Kerana anak ini pagi pergi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama, kemudian hantar ke rumah transit, malam baru bersama dengan ibu bapa hanya beberapa jam saja. Tetapi bila adanya PDPR, ibu bapa perlu meluangkan masa, membantu anak melihat, baru tahu susah mata pelajaran anak ini dan sebagainya. Ini juga mungkin memberi kekangan kepada ibu bapa yang membuatkan ibu bapa rasa mereka tak mampu. Jadi mungkin kalau kita boleh perbetulkan juga PDPR ini, ibu bapa juga perlu bersedia, kerana kita tak boleh serahkan 100% kepada guru sahaja. Guru ini bukan saja sebagai pendidik, tetapi mereka juga ada ibu bapa, ada juga anak-anak yang harus mereka uruskan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menerima perkara ini dengan lebih terbuka agar ia dapat memudahkan semua pihak, Cik Said? Benar sekali lah. Saya rasa yang paling perlu
diajar lah, for lack of better words lah, ialah ibu bapa tu sendirilah. Sebab segalanya bermula dengan attitude kita. Saya sangat suka apa yang Dina sebut tadi. Kalau kita attitude dengan cikgu, dengan sekolah pun negatif, pasti akan kena ke anak-anak. Pasti anak-anak pun akan rasa macam tu juga. Dia macam ada aura gitu kan. Dia terpengaruh. Jadi di sinilah memang kita faham ibu bapa stres semuanya. Ini PDPR ni contoh yang terbaik dalam dunia. Kalau zaman moden ni ada satu term, dia panggil dunia VUCA. VUCA, VUCA. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Maknanya dia tak ada jawapan yang macam kita sebut awal-awal tadi. Jadi kalau ibu bapa betulkan attitude dulu, sikap tu dulu, iaitu bila ambiguous, tak sure mana satu, kita adapt lah macam Sugita sebut tadi. Maknanya ibu bapa kena adapt lah. Kalau sebelum ni carilah solution kreatif. Saya pun tak tahu sebab situasi berbeza kan. Ada yang saya pernah tengok, ada yang letak anak dekat pengasuh satu hari supaya pengasuh tu pantau. Mungkin kena keluar duit lebih sikit. Tetapi bagi saya berbaloi lah, sebab jangan anggap benda tu sebagai belanja tambahan, tetapi lebih pada pelaburan untuk anak-anak kita. Ada mungkin yang boleh bincang dengan majikan untuk jaga di rumah, dan betul mungkin kepada pihak cikgu-cikgu pula boleh bekerjasama. Dia ada sebenarnya cikgu-cikgu dia ada satu plan, dipanggil apa, plan pendidikan harian kalau lebih kurang macam tu. Plan didikan harian lebih kurang macam tu, yang di mana plan tu ialah objektif dia nak mengajar apa gitu. Mungkin cikgu boleh share dengan ibu bapa, okey parents, hari ni kita akan ajar benda ni. Jadi ibu bapa boleh refer, capai tak objektif, anak faham ke tak. Inilah contoh kerjasama yang mantap lah di antara ibu bapa, guru, dan mungkin pihak PIBG boleh memainkan peranan untuk memudah carakan dalam WhatsApp group tu. Buatlah peraturan tertentu supaya jadi positif WhatsApp group. Saya rasa kalau buat macam ni, insya-Allah masing-masing bantu sikit teamwork sebab kan? teamwork. Memang tak boleh lari pada tu. Kita tak boleh buat benda tu lebih kita bagi 100% kepada cikgu. Betul. Sebab itu kerja dia. Tapi sebenarnya sebab kita menghadapi benda ni dalam satu dunia. Ya, betul. Cikgu tu pun sendiri tak expect benda ni akan berlaku. Jadi kita sebagai parents pun kena satu team untuk try overcome situation ni, daripada kita complain dan dia macam jadi satu benda yang virus yang energi yang sangat tak best. Kalau komplain ada solution, okey juga. Ya, betul. Komplain. Kalau kita baca pun sakit hati. Sebab saya kira itulah apa yang Cik Zaid dengan Dina katakan tadi. Kita kena ada kerjasama bagi membantu memudah cara bagi pihak guru dah sediakan modul dan sebagainya. Kita sebagai ibu bapa di rumah sama-sama memantau dan membantu anak-anak ini. Tapi kita tak lupakan juga bagi anak-anak yang mungkin berada di luar bandar kan, Sugi? Ya. Kalau kita lihatlah Fiza, saya suka Fiza untuk anak yang duduk di luar bandar, sebab kali ini mungkin mereka yang duduk di asrama di bawah KKM boleh pulang ke rumah. Itu mungkin berita yang menggembirakan, tapi selepas itu apa yang berlaku adalah apa yang kita risaukan. Dan mungkin di sini kita boleh mengulas sedikit bagi mereka yang dah lama tak berjumpa dengan keluarga, kini boleh pulang ke rumah dan kemudian harus belajar dari rumah. Ia juga mungkin akan menjadi kekangan buat mereka, sebab mungkin di asrama lain situasinya dan di rumah adalah lain. Mereka harus mengadaptasi. Dan bagaimana pula mereka yang di rumah itu boleh membantu mereka yang mungkin baru pulang dari luar bandar ataupun asrama untuk mengadaptasi situasi di rumah. Mungkin Encik Zaid boleh kongsikan juga. Okey. Saya rasa balik kepada Dinas punya idea tadi, teamwork tadi kan, tidak semestinya antara ibu bapa dengan guru saja. Sama kawan-kawan satu kelas pun boleh. Mungkin cikgu-cikgu boleh galakkan buat group study ke kan, untuk sama-sama membantu macam tutorial gitu. Sebab ada yang pandai, ada yang agak slow sikit. Jadi sama-sama saling bukan agak cikgu semata-mata lah. Dan kepada yang di luar bandar tu kita faham, ataupun bila balik ke rumah sekali-sekala mungkin bantulah dari segi kerja rumah dan sebagainya. Jangan anggap tu balik bercuti semata-mata kan. Tapi balik bawa nilai. Pendapat saya lah, kalau kita setiap masa, kalau kita sentiasa bernilai kepada orang sekeliling kita, insya-Allah selesai banyak masalah. Nilai ni maksudnya kita ada tu membawa perbezaan lah kepada tempat tersebut. Itu bergantung kepada kepandaian, kebolehan masing-masing lah. Sebenarnya nak tanya soalan terakhir kepada Dina. Saya nak tanya satu lagi soalan kepada Cik Zaid sendiri. Kalau kita lihat pada PKP yang lalu, dalam tempoh PDPR ni, ada guru-guru yang mana tahu murid-muridnya tidak mempunyai ada kekangan terhadap gadget, internet dan sebagainya. Mereka membuatkan modul dan dihantar kepada anak-anak murid ini. Tetapi kalau kita lihat hari ini pula, bagaimana sebenarnya dalam tempoh kita nak berhari raya ni, ibu bapa juga boleh, kalau kita yang berkemampuan ataupun di bandar ini, kita boleh orang kata semak dan imbang, sama ada kita perlukan
pakaian raya atau pembarangan raya, ataupun kita boleh gunakan bajet tersebut untuk membuat keperluan awal untuk anak-anak yang kita tak tahu sampai bila COVID-19 ini akan berakhir, Cik Zaid. Jawapan yang mudah sekali lah tu bagi saya. Pentingkan education lah kepada anak-anak. Baju raya tu, ya Allah, pakai je lah yang dulu pun, bukan boleh ke mana pun kan. Betul. Sebab lagi ni kan nak tukar bajet kan. Tak kat OOTD je. Betul kan. Kreatif lah kan, pakai mix and match ke apa kan. Dan setuju sebab pendidikan ni peluang dia tak banyak. Anak kita berapa tahun je duduk kat sekolah kan. Jadi masa ni lah kita tak nak dia ketinggalan lah. Dan memerlukan semualah bermula dengan kita sebenarnya, bermula dengan orang dewasa. Sesiapa yang ada idea tolong lontarkan, kepada pihak yang berkuasa tolong dengar lah. Banyak idea, saya tengok banyak idea cantik kat luar sana, tapi mungkin tak semuanya boleh dijalankan lah. Bagi saya paling penting kalau boleh sebut secara ringkas lah, kalau boleh pihak kementerian adakan satu prinsip yang jelas lah, di mana kalau kes tinggi lebih pada setengah negara, ada dia buat macam setengah kes, lepas pada kes tu automatik sekolah tutup. Betul. Kalau bawah pada tu buka. Jadi dia mengurangkan debate lah, debat lah yang tak produktif. Dan membuatkan kita tunggu-tunggu Kan? kadang. Jadi kita pun tahu, kita faham apa keputusan kerajaan. Dan bagi kita pula sebagai rakyat ni, kita support lah. Semua orang pun sedang mengalami suasana ni, jangan kita tambah masalah. Betul. Mencuba yang terbaik sebenarnya. Situasi ni adalah subjektif buat setiap ibu bapa di rumah, anak-anak dan juga cikgu-cikgu. Dan mungkin sedikit daripada Dinas di penghujung ini. Tadi Dinas ada menyentuh mengenai teamwork, dan mungkin ramai ibu di rumah merungut yang selalu berduduk di sebelah anak saya. Ayahnya bapak dia selalu kerja tapi tak nak membantu. Mungkin sedikit daripada Dinas mengenai teamwork itu. Okey, teamwork ni sebenarnya Dinas, kalau kita fikirkan pandemik ni datang dekat situasi sekarang kan. Sebenarnya kita bersyukur tau. Sebab apa, kita dekat sekarang ni banyak teknologi yang boleh membantu kita. Imagine kalau benda ni jadi dulu 20 atau 30 tahun dulu. Macam mana kita nak berdepan dengan benda ni? Lagi susah. Jadi bagi Dinas, insya-Allah lah I cuba berfikiran positif dalam apa juga expect yang kita berdepan. Bagi I, dugaan tu tak semestinya satu dugaan yang negatif. Kita try to switch it into a positive thing lah. Dan bagi Dinas, teamwork memang kita jangan merungut lah. As a mother memanglah kita buat lebih sikit tau. tapi pahala pun banyak. Pahala pun banyak, exactly. Lagi-lagi bulan puasa ni kan. Pahala pun banyak. So kita jangan merungut lah. Kalau boleh sit down. Inilah masa yang terbaik untuk kita duduk satu family dan lebih lagi komunikasi antara satu sama lain. Apa yang tak faham, apa yang masalahnya kalau you belajar daripada online, apa yang you tak faham tentang apa yang cikgu cakap. Benda tu kena ada dua two way, antara anak dengan mak dan juga mak dengan bapa. Kena ada benda tu. Kalau tidak memang masalah takkan selesai. PKP itu sendiri peluang keluarga positif. PKP peluang keluarga positif. Terima kasih banyak-banyak Cik Zaid dan juga Dinas di atas perkongsian pada hari ini. Seperti yang Suri katakan tadi, situasi ini mungkin berbeza dan subjektif mengikut individu itu sendiri. Tapi kita harapkan perbincangan kita ini tadi sedikit sebanyak membuka mata dan juga minda anda, penonton-penonton, untuk kita menerima tentang PDPR ini yang bakal berlangsung sekali lagi selepas Aidilfitri nanti. InsyaAllah supaya ia dapat membawa kebaikan kepada kesemua pihak. Yang penting kita kekal positif dan tabah menghadapinya. Baik, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI bersama dengan Haikal Farid. Wanita hari ini.